Alhamdulillah, insyaAllah pada petang bahagia ini kita akan memulakan bacaan kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata pengarang, kata para ulama, bi'idda washtarid adhkar, juallah walaupun rumah kamu untuk kamu memiliki kitab adhkar. Maknanya mulia dan sangat penting kitab ni. Kalau tak ada duit, juallah apa yang penting untuk kita dapatkan buku ni. Maknanya setiap orang kena ada buku ni kat rumah dia banyak. Kita baca sedikit mukaddimah daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, pemutus segala ketentuan, penentu segala perkara, yang melipat malam di atas siang sebagai petunjuk untuk mereka yang memiliki hati dan penglihatan. Allah yang telah membangunkan orang pilihan di kalangan makhluknya dan dimasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang baik. Allah yang memberikan taufik kepada hamba terpilih dan dimasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang berbakti. Allah yang menyadarkan orang yang dicintainya lalu menjadikan mereka zuhud terhadap dunia sehingga mereka berusaha menggapai keredaannya dan mengharapkan syurga yang abadi, serta menjauhi segala yang dibencinya dan menjauhkan diri daripada siksa neraka. Mereka memaksa diri mentaati dan berzikir kepadanya pada waktu pagi dan petang, ketika keadaan berubah saat malam dan siang, sehingga hati mereka pun bersinar dengan kegembirapan cahaya. Aku memujinya dengan pujian yang tertinggi di atas segala nikmatnya. Aku memohon dilimpahkan kurnia anugerahnya. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah yang Maha Agung, yang Maha Esa. Segala sesuatu bergantung padanya, yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, orang pilihan, kekasih dan kecintaannya, makhluk paling utama dan paling mulia di antara semua manusia. Semoga selawat dan salam sentiasa tercurah ke atas baginda, semua Nabi, semua keluarga baginda dan orang-orang yang saleh. Amma ba'd. Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia, Maha Bijaksana telah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun." Maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku, yakni kepada Allah, dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, yakni undang-undang Allah, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Al-Dhariyat ayat 56. Kedua-dua ayat ini menunjukkan keutamaan seorang hamba ialah berzikir kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hidup kita, kata Imam Dr. Yusuf Al-Qardawi, dalam ibadah kita pada Allah ada tiga. Salah satunya ialah doa. Doa itu adalah ibadah yang besar dalam kehidupan manusia. Setiap hari kita berdoa. Hatta sembahyang itu adalah doa, asal istilahnya. As-salat buat doa. Doa maknanya kita berzikir dan berdoa kepada Allah. Para ulama banyak menulis mengenai hal-hal berkaitan amalan harian seorang Muslim. Antaranya ialah kumpulan doa dan zikir yang ditulis dalam banyak kitab terkenal. Namun kitab-kitab itu akan terlalu panjang, besar dan tebal sekiranya disebutkan sanad-sanad dan hadis-hadis yang diulang-ulang, sehingga semangat para pelajar untuk mempelajarinya menjadi lemah. Di sini saya berharap dapat memudahkan lagi penjelasan kandungan kitab-kitab itu untuk mereka. Kitab-kitab dulu, hadis dulu, para ulama dulu dia sebut sanad satu-satu. Yang nak sampai kepada kata-kata Rasulullah kena sebut banyak sanad, yang menyebabkan kadang-kadang susah dan menyebabkan orang nak baca pun jadi payah. Maka dia ringkaskan. Saya berusaha memaparkan secara ringkas dalam kitab ini. Saya memasukkan sebahagian besar sanadnya, sanad-sanad ya. Imam Nawawi sendiri ambil daripada gurunya sampai Rasulullah, dipotong dan dibuang. Maknanya hanya dimasukkan di sini ialah daripada sahabat dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya memasukkan sebahagian besar sanadnya kerana bagi mereka yang menekankan ibadah dan tidak terlalu terfokus untuk pengetahuan akan sanad hadis, sebahagian besar daripada mereka justru kurang menyukainya. Selain itu, tujuan utama penulisan kitab ini ialah berkongsi ilmu mengenai zikir, amalan dan waktu-waktunya.
Walau bagaimanapun insya-Allah saya menyertakan sesuatu yang jauh lebih penting sebagai pengganti sanad itu sendiri, iaitu penjelasan mengenai sahih, hasan, dhaif dan mungkarnya sesuatu hadis. Yang lebih pentingnya sanad itu tujuan apa? Untuk kita tahu hadis ni genuine ataupun tidak. Maknanya walaupun dimasukkan sanad tu yang panjang tu, tapi yang lebih penting daripada itu selepas disebutkan hadis ni kategori mana? Sahih, hasan ataupun dhaif ataupun yang sebagainya, disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Walau bagaimanapun, ini kerana ia sering ditanya oleh orang awam berbanding ahli hadis. Di samping itu, ia juga adalah isi paling penting yang harus dipelajari dan diteliti oleh para pelajar daripada ilmu para ulama hadis dan para imam yang menjadi ikutan. Dalam kita belajar hadis, paling penting kita tahu hadis itu riwayat siapa. Yang kedua, hadis itu sahih ataupun tidak. Kadang-kadang kita main forward dia hari ni kan, pantang kata itu Rasulullah punya kata-kata, kita main forward. Kadang-kadang kita tak tahu orang pakai tulis. Maknanya kita kena tahu hadis itu betul daripada Rasulullah ataupun tidak. InsyaAllah saya juga menambahkan beberapa perkataan daripada ilmu hadis, fiqh, kaedah bahasa Arab, psikologi dan adat-adat yang difikirkan perlu untuk difahami oleh semua ahli ibadah. Saya akan menjelaskan dengan cara yang sederhana sehingga dapat difahami dengan baik dan mudah untuk oleh orang awam dan ahli fiqh. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim yang berbunyi, "Man da'a ila hudan kana min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanquthu dhalika min ujurihim syai'." Barang sesiapa yang menyuruh ke arah kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan ia tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Berdasarkan hadis ini, saya ingin membantu para pelaku kebenaran dengan memudahkan kaedah, menunjukkan jalan dan menjelaskan caranya dan memberikan petunjuk. Pada permulaan kitab ini, saya telah menyebut beberapa perkara penting yang sangat diperlukan oleh saya sendiri sebagai penulis dan mereka yang ingin mempelajarinya. Saya akan menyebut, kami sampaikan daripada si fulan yang berstatus sahabat, jika hadis itu disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang namanya tidak terlalu dikenali. Ini bagi mengelakkan keraguan terhadap statusnya. Dalam kitab ini juga saya hanya memasukkan hadis-hadis yang dipetik daripada kitab-kitab hadis yang terkenal. Kitab-kitab ini menjadi rujukan dalam ilmu-ilmu Islam, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasai. Hanya sedikit sahaja yang saya petik daripada kitab-kitab hadis terkenal selain daripada kitab-kitab itu. Saya tidak memetik daripada kitab-kitab musnad, melainkan hanya sedikit. Saya juga hanya memetik sedikit sahaja hadis dhaif daripada kitab-kitab hadis. Itu pun dengan disertai penjelasan mengenai kedhaifannya. Secara keseluruhannya, saya hanya memetik hadis-hadis yang sahih sahaja. Dalam kajian yang saya lakukan juga, saya hanya membawa hadis-hadis yang jelas bersesuaian dengan masalah yang sedang dikaji. Oleh itu, saya berharap kitab ini dapat menjadi rujukan. Allah yang Maha Mulia, saya memohon taufik, pertolongan, taubat, petunjuk, perlindungan, kemudahan dalam menggapai kebaikan yang saya idam-idamkan dan kesinambungan dalam pelbagai kemuliaan. Semoga saya dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang saya cintai di syurga yang penuh dengan kesenangan. Cukuplah Allah bagi saya, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan upaya dan kekuatan selain daripada milik Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Tiada kekuatan selain dari milik Allah. Aku berserah diri kepadanya, berlindung kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, menyerahkan segala urusanku kepadanya, menitipkan agamaku, diriku, kedua orang tuaku, orang-orang yang aku cintai, semua orang yang telah berbuat baik kepadaku, serta seluruh kaum muslimin kepada Allah dan seluruh kenikmatan yang telah Dia berikan kepadaku dan kepada mereka dari kenikmatan dunia dan akhirat kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah zat yang akan menjaga setiap amanah dengan baik, dan Dia adalah sebaik-baik penjaga. Itu mukadimah. Mukadimah daripada Imam An-Nawawi rahimahullah, supaya kita jelas daripada apa yang dikarangkan oleh beliau. InsyaAllah mukadimah. Hari ini kita baca mukadimah. Kita tuan-tuan, kalau baca mana-mana kitab, jangan lupa baca mukadimah. Mukadimah itu penting. Ia adalah gambaran apa yang ingin ditulis oleh pengarang sesebuah kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.